Semua ada ujian dia lah. Yang mana ujian tu adalah untuk kita nak mengetahui dia punya karakteristik lah. Karakteristik. Kenapa testing ni perlu? Kerana dalam penggunaan material untuk pembinaan, sebenarnya dia memang ada dia punya requirement. Yang mana requirement tu perlu dipatuhi lah. Dan requirement tu biasanya kita akan merujuk mana-mana standard lah. Tak kira lah JKR standard ke, BS standard ke, India standard ke, American standard ke, whatever standard lah. Janji ada standard yang kita refer. Okay. Kadang-kadang tak semua ujian tu memang ada standard macam BS kan. Ada certain tu kita pakai India standard, ada certain test kita pakai American standard, ada certain test kita pakai Malaysian standard dan sebagainya lah. Tak kira apa-apa standard yang kita pakai, janji kita refer standard. Kita tak refer pada shot sendirilah orang kata kan. Okay, so untuk break kita akan buat 3 testing. Untuk break kita akan buat 3 testing. Yang mana ketiga-tiga testing ni adalah kita akan buat secara praktikal lah. Dan memang ada markah lah. Memang ada markah bahagian testing buat break ni. So yang pertamanya kita akan buat test yang mana kita namakan dia sebagai dimension test. Break ni dia ada dimension test. Kalau material lain tak ada. Material break sahaja yang kita akan buat dimension test. Dimension test kita tahu standard break size dia berapa. Kan standard break kita dah tengok minggu lepas berapa dia punya width, berapa dia punya height and then berapa dia punya length. So memang ada yang standard kan. Kita dah belajar sebelum ni juga dimension dia 2 kategori lah. Yang pertamanya adalah based on standard size, maknanya konkrit tu datang daripada kilang macam sekian-sekian dia punya size. And then kalau yang coordinate size macam mana? Dia beza lah. Yang coordinate size work tu maknanya size yang kita jadikan bila mana kita dah ikat mortar lah. Kita dah ikat mortar. So yang coordinate size tu normally kita akan guna untuk kita nak estimate lah. Kita nak estimate apa? Nak estimate berapa banyak brick yang kita perlukan. Contoh kata kalau rumah kita areanya sekian-sekian-sekian, so kita akan kira berdasarkan kepada dimension coordinate work lah. Macam tu. Sebab tu dia bagi kita 2 size. Size yang pertama tu yang standard tu maknanya kita nak tahu exactly size brick tu berapa. Kalau yang coordinate size tu adalah untuk kita nak estimate berapa banyak brick yang kita perlukan untuk satu-satu ruang lah. Okey, yang keduanya adalah ujian water absorption test. Ujian water absorption test lah, absorption test. Absorption test ni adalah ujian sama dengan konkrit jugalah. Sama dengan konkrit. Yang mana tujuan dia, tujuan water absorption test ni adalah untuk kita nak mengetahui berapa percentage air yang dia boleh retain dalam brick tersebut. Maknanya dia boleh serap dan dia juga boleh retain. Bukan kita kira nak berapa dia serap je. Maknanya yang dia boleh pegang lah. Bila dia serap, berapa dia pegang. So yang tu kita akan kira. Sama juga dengan konkrit. Cara nak kira dia adalah kita akan timbang. First thing adalah kita akan timbang brick tersebut dalam keadaan dia betul-betul kering. So macam mana kita nak pastikan dia betul-betul kering? Kita masukkan ke dalam oven lah. Kita masukkan ke dalam oven. Normally mungkin kita letak dalam 1 jam kan. 1 jam masukkan dalam oven. Dan after 1 jam tu kita akan keluarkan and then kita akan timbang. So bila timbang kita akan dapat satu berat lah. And then kemudian brick tu kita akan masukkan ke dalam air lah. Rendam ke dalam air tanpa paksaan lah. Dia berbeza dengan water permeability. Kalau dalam konkrit kita dah belajar pasal water permeability kan. Water permeability kita paksa air masuk ke dalam konkrit. Tetapi kalau water absorption ni, air tu dia masuk dengan sendirinya. Kita tak paksa. Itu bezanya water permeability dengan water absorption.
Dalam brick, water permeability tak adalah. Water permeability normally kita test untuk konkrit sahaja. Right? So, and then bila dah dapat satu nilai, kita akan rendam. Kita akan rendam ke dalam air selama biasanya 24 jam lah. Kita akan immerse di dalam air selama 24 jam. Okay, so after 24 hours, kita take out brick tersebut and then kita akan timbang lagi sekali lah. Bila kita timbang, kita akan dapat berat yang kedua. So maknanya sekarang ni brick tersebut dah dalam keadaan saturated dah lah. Saturated tu maknanya apa? Tepu. Konkrit tu, brick tu dia dah tepu dengan air lah. So dapat satu berat. And then kita kira lah macam mana nak kira water absorption. Berat basah tolak berat kering bahagi dengan berat kering. Ingat, berat kering. Dalam formula water absorption, kering ada 2 kali. Alright? Jangan tertukar pula. Berat basah tolak berat kering, bahagikan dengan berat kering, darabkan dengan 100. Sebab water absorption, dia punya nilai dia dalam percentage. Dalam percentage. Okay? Kalau ikutkan GKR standard, water absorption yang dibenarkan adalah tidak boleh melebihi 6%. Tidak boleh melebihi 6%. Okay, itu water absorption. Okay, dan ujian yang ketiganya adalah compression strength test. Compression strength test ni sama seperti konkrit lah. Sama dengan ujian pada konkrit. Dia menggunakan mesin yang sama untuk kita compress kita punya brick tu lah. Yang membezakan adalah brick kita tu dia bentuk ada saiz tertentu lah kan, 215 kan, mm. Panjang dia, height dia berapa? 65. And then dia punya width berapa? Width pula dah. Width dia berapa? Saya pun tak ingat. 215 darab dengan 65. Satu lagi. Apa? Berapa? Siapa ingat? Yang standard size punya. 215 mm. Lebar, panjang. Dia punya width 65 mm. And then dia punya lebar berapa? Ingat tak siapa? Tapi ingat? Zahir, ingat tak? Berapa standard size untuk brick? 215. Dia punya panjang. Dia punya lebar 65 mm. Dia punya tebal? Satu berapa? Satu dua. Nanti tengok balik lah. Pasal 2.5. Berapa? Itu pasal 2. Kosong, mana ada kosong? Berapa? Nanti tengok balik lah. Apa dia Zahir? Boleh. Ya? Okey, tak apa, nanti you refer balik lah. Okey, untuk compressive strength, untuk compressive strength, samalah sama dengan ujian pada konkrit lah. Kita masukkan ke dalam mesin, yang mana mesin nanti dia akan bagi satu nilai lah, bila mana kita kenakan pressure kepada brick tersebut until brick tersebut fail. Fail tu maknanya dia dah akan nampak retak. So ingat balik apa definisi strength. Definition strength adalah bila kita kenakan beban ke atas sesuatu material sehingga dia fail. Itulah kekuatan dia. Kalau contoh kata kita kenakan beban sehingga 50 kN and then kita dah nampak dia crack, maka kekuatan dia adalah merujuk kepada beban tu. Berapa beban yang membuatkan material tersebut crack. Crack. Dan kita akan bahagikan dengan nilai dia punya surface tu lah. Beban yang dikenakan, biasanya beban tu dia dalam unit kilonewton.
And then kita akan bahagikan dengan dia punya surface. Surface apa? Surface tu surface yang apa nama? Yang pegang pada dia punya ni lah, pegang pada machine tu lah. Berapa surface dia. Kejap lagi saya tunjuklah macam mana ujian test ni dibuat lah. Okay, untuk dimension test, normally macam ni lah cara dia. Macam ni lah. First kali kita ambil 24 biji brick ni. 24 biji brick ni. 24 biji, setiap group akan ambil 24. Yang mana ni saiz dia ni. Dah ada kat sini. 65 mm dia punya height. Dia punya lebar dia adalah 112.5 dan dia punya panjang dia adalah 215 mm. Ini adalah standard dia kan, nilai standard dia kan, bukan yang coordinate brick kan. Kalau dia kira saiz untuk coordinate brick, dia akan tambah lah. Normally dia akan tambah 10 mm tu per joint. Sebab dia kira mortar ni adalah 10 mm. 10 mm dia ambil lamsam lah. 10 mm. So cara dia paling senang lah. Antara banyak-banyak ujian dimension test lah yang paling senang sekali untuk kita buat. So yang pertamanya kita akan ambil 24 biji brick dan kita akan susun ikut dia punya length dulu. Length dia berapa? Length dia katalah 215 ni. So kita akan susun lah 215 sampai habis 24 biji. Susun je dulu ikut length. And then kita akan ukur daripada hujung ni sehinggalah hujung ni berapa panjang dia. Okay, so dapatlah nilai keseluruhan panjang untuk length. And then brick ni pula kita akan susun pula ikut width pula. Susun ikut width macam ni. Susun ikut width kan, width dia berapa? Width dia adalah yang inilah, kalau ikutkan yang ini width dia ni 112.5. Kalau susun semua ni sampailah 24 biji, brick yang samalah. Cumanya kita tukar dia punya arah pengukuran ni. Okay, kita susun 24 and then kita ambil ukuran start daripada hujung ni sampai hujung ni. Dapat satu nilai bagi width. And then kita pusing balik, kita buat ambil height pula. Pusing lah, pusing brick yang sama. Tadi 24 tu ikut height pula. Susun ikut height. And then sama juga sampai 24 biji susun ikut height. And then kita akan ukur daripada hujung ni sampai hujung ni. So that kita akan ada, dalam result kita akan ada 3 nilai lah. Satu untuk panjang keseluruhan length, and then width, and then height. So ketiga-tiga nilai tu kita nak buat apa? Okay, ketiga-tiga nilai ni yang kita dapat ni kita akan comparekan dengan specification. Dalam nanti lab sheet nanti adalah specification dia. Tak silap saya kita akan gunakan British Standard, saya tak ingat berapa kod dia, tapi kita akan pakai British Standard lah. Dalam lab sheet nanti ada. Okay, paling senangnya tu. So maknanya kita akan ada 3 data je. 3 data je. Panjang yang ni, panjang yang ini, panjang yang ini. So ketiga-tiga ni kita akan comparekan dengan specification dalam table standard tu. And then kita akan nyatakan lah sama ada brick kita ni dalam range yang telah ditetapkan dalam standard ataupun terkeluar daripada standard. Macam tu. So kalau terkeluar, conclusion yang boleh dibuat maknanya brick ni dia tak memenuhi kriteria ataupun tak memenuhi dari segi dimension test. Macam tu. So normally kalau yang tak cukup, tak ikut specification ni, kita tak akan guna dalam construction lah. Kita tak akan guna dalam construction. Biasanya jarang lah. Tapi tak tahulah sebab kalau yang site tu saya tak pasti, tapi yang sampel yang kita ada tu dekat KKTM tu, dekat college kita tu, yalah kita beli pun yang kualiti dia kurang sikit kan, yang murah sikit untuk tujuan PDP. So yang lepas-lepas lah, berdasarkan experience lepas-lepas yang student buat, memang dia out of range lah. Memang dia out of range. Dia tak sama dari segi size dia. Tapi tak apa, awak just mention je, bagi tahu je kenapa benda tu berlaku. Dia bukan nak
apa-apa test yang awak buat, jangan takut kalau dia tak ikut specification. Maknanya awak tahu, oh benda ni tak ikut specification, sepatutnya benda ni macam gini, macam gini. Kena buat judgement macam tu. Jangan pelik lah. Kalau contoh kata tak dapat nilai sepatutnya macam gini, jangan cuba nak adjust data lah. Sebab saya tahulah. Saya akan tahu kalau nak adjust tu sebab yalah dah banyak kali buat kan, dah banyak kali buat testing, sepatutnya result dia tak jauh daripada yang lepas-lepas lah. Alright? Itu yang dimension test lah. Okay, yang water absorption test pula. Saya dah terang sepanjang detail tadi lah kot. Dia ada dua test sebenarnya, dua kaedah. Yang saya cerita tadi, kaedah yang pertama yang kita rendam di dalam air selama 24 jam. Kan? Yang satu lagi kita kaedah yang kedua ni jarang orang buat. Kita akan boiling air dan kita akan rendam dalam lebih kurang dalam 5 jam. Ini cara cepat sikit lah. Tapi untuk kita praktiskan yang ni lah. Yang ni nak boiling air ni macam take time lah kan. So memang kita tak buat lah. So normally yang inilah. Alright. So apa benda ni? Okay, dia kata this test help in determine the porosity and density of brick to be used for construction of load bearing wall. Okay, tujuan water absorption ni memang kita tahu. Water absorption ni kita tahu, kita nak tengok berapa banyak ataupun berapa percentage air yang boleh retain di dalam, yang boleh absorb dan boleh retain di dalam brick ni. Kita memang dah sedia maklum kan. Tapi dari segi teorinya, kita boleh kaitkan dengan porosity dan juga density. Kita boleh kaitkan dengan porosity dan density. Maknanya nilai yang kita dapat tu, kan, nilai yang kita dapat tu, dapat daripada water absorption tu, kita boleh kait dengan teori berkenaan dengan porosity dan juga density. So, macam mana kita nak kaitkan porosity dengan density ni? So, kita tahu porosity, apa maksud porosity? Back to the basic balik, kan? Apa yang dimaksudkan dengan porosity? Kan? Porosity itu adalah berapa banyak keliangan ataupun pore yang wujud, yang wujud dalam sesuatu material. Bermakna, kalau contoh kata kita punya nilai water absorption tu, peratus water absorption, katakanlah dapat 6%, satu sampel lagi kita dapat 10%. So, daripada situ awak dah boleh buat conclusion berkenaan dengan porosity. Maknanya kalau yang 6%, sampel yang pertama, dia punya water absorption 6%, satu lagi water absorption dia 10%. So, macam mana berkenaan porosity? Sampel A dengan sampel B. Yang mana lebih poros? Itu soalan saya. Sepatutnya awak boleh jawab lah. Okey, ada yang nak jawab? Ada yang cuba? Ada yang nak cuba? Tak salah. Kita cuba tanyalah. Kok ada siapa-siapa yang nak jawab? Volunteer? Salah pun tak apa, tak ada masalah. Bendanya biasalah belajar. Salah itu perkara biasa. Ada siapa-siapa nak try? Ulang balik soalan bang. Ya, macam mana? Ulang balik soalan puan. Macam mana? Okey, soalan. Okey, ulang balik Okey, soalan dia macam ni. Soalan tadi. Soalan tadi macam ni. Kita ada dua sampel. Kita ada dua sampel brick. Yang mana kita uji dia punya water absorption. Satu sampel kita dapat water absorption 6%. Satu lagi sampel kita dapat water absorption 10%. So antara sampel 1 dan sampel 2, sampel mana satu atau dua, satu ataupun dua yang mempunyai porosity yang tinggi? Soalannya. Sampel 2. Sampel 2. Sampel 2. Siapa kata sampel 2? Daniel. Siapa kata sampel 1?
Ada? Saya Siapa rasa kata? sampel 1. Ha? Saya rasa sampel 1. Sampel 1. Hmm. Iqbal kata sampel 1. Lain? Saya sokong Iqbal. Sokong Iqbal. Okey. Lain? Lain? Boleh cuba? Okey. Kalau Daniel. Daniel tadi kata sampel 1 porositi dia tinggi. Manakala Iqbal disokong oleh Razin menyatakan sampel 2 adalah porositinya lebih 1 lebih tinggi Betul ke? Daniel tadi cakap apa? Sampel 1 ke sampel 2 yang porositi tinggi? Porositi tinggi tadi. Halo. Daniel kata sampel 2. Daniel kata sampel 2 Sampel 2, porositi tinggi. Iqbal kata porositi 1. Okey, mungkin Daniel boleh bagi justifikasi kenapa Daniel memilih 1 dan Iqbal memilih 2. Mungkin ada justifikasi. Saya agak je. Tak apa, agak pun tak apalah. Mesti ada sebab agaknya pun. Kalau Daniel, agaknya tu kenapa? Apa je lah yang awak terfikir. Apa dia? Just keluarkan je awak punya idea. Tak apa, tak salah. Saja je saya nak ni. Daniel, kenapa awak kata 1? Sebab lubang-lubang dekat batu-bata tu lagi banyak. Tu persen dia tinggi kot. Kalau Iqbal pula? Iqbal pula? Iqbal? Dah hilang Iqbal. Tak apalah. Okay, so Sama. kenapa 2? Kenapa 1? 2 solehin. Sebab saya rasa water absorption dia tinggi lah yang kat sampel 2 tu. Sampel 1. Sampel 1 water absorption dia 6. 6 Sampel 2 10. Dah pernah pula dia. Saja saya nak suruh you all fikir supaya otak tu berjalan sikit. Agak-agak lah. Tak ada. Okay, tak apa. Tak ada saya jawab ke? Apa dia? Apa dia? Saya main pilih je. Main pilih je. Tak apa. Okey je. Okey, so sebenarnya kalau tadi saya kata sampel 1 6% water absorption. Sampel 2 water absorption dia 10%. So sebenarnya betul lah Daniel cakap. Dia memilih sampel 2. Dari segi porosity dia tinggi sampel 2. Betul lah sebab apa? Sebab nilai water absorption dia tu tinggi. Maknanya dia serap air banyak. So bila serap air banyak bermakna dalam breed tersebut banyaklah rongga-rongga. Itu jawapan yang betul lah. Betul lah tu Solihin cakap. Kena imagine macam tu. Kenapa air boleh absorb banyak? Sebab wujud liang-liang poros yang banyak di dalam sesuatu material tu. Dalam kes kita ni breed lah. Same goes dengan konkrit. Macam tu lah. And then dari segi density pula, porosity dengan density ni dia adalah berkadar langsung. Berkadar langsung. Maknanya kalau porosity dia tinggi, density dia pun akan tinggi. Kenapa? Sebab kita tahu density adalah rho equal to M over V. Okay. M adalah berat. V adalah isi padu. So berat dia ni, kalau contoh kata material tersebut, kalau breed lah dalam kes kita ni, rongga-rongga dia banyak. Of course lah dia ringan compare dengan breed yang kurang poros. So, nilai density dia akan berkadar langsung dengan porosity. Porosity tinggi,
bermaksud density dia tinggi ke rendah? Density tu maknanya ketumpatan. Ketumpatan berkadar langsung berkadar songsang lah kan. Porosity tinggi. Porosity tinggi maknanya banyak-banyak ruang-ruang udara. So bila kita timbang, yang banyak ruang-ruang udara tu akan jadi ringan. Kan? So bila ringan, density dia akan berkurang ke meningkat? Contohlah density 1 ni kita ambil sampel A, berat dia 10. Sampel B berat dia 20. Dan dia mempunyai velocity yang sama, volume yang sama. Dari segi density pula. Dari segi density, sampel 1 berat dia 10, sampel 2 berat dia 20. Kan? So dia punya volume sama. Volume sampel sama. Kita katalah volume 2. 2. So maknanya apa? Tak ada tempat nak conteng ke sini? Ada nak conteng ke? Sedap sikit. Hidup. Tak ada pensel. Shit, design. Kalau dekat PDF tu boleh conteng. Kalau kat sini tak boleh conteng Ambil line boleh ke? Yalah. Cuba ambil yang ni Okay. Tadi kita dah settle bahagian porosity kan? Okay. Ni kita tengok density pula. Density. Okay, density. Okay, density. Sampel tak boleh. Saya nak conteng tak boleh. Ya. Kat mana tu link? Link apa? Tak tahu. Cikgu dia share link tu kedudukan. Nak share. Google Meet kat mana dia boleh share? Google Meet tu letak tu lah. Sekejap you all sekejap. Okay, sorry tadi berkenaan dengan density. Okay, density ni kita nak tengok dia macam mana kalau density tu ringan, contoh. Saya pun masa.
Okey, pasal density tadi kan. Kita tahu density rho equal to M over V. Yang mana M tu adalah berat, jisim, dan juga V tu dia adalah isi padu ataupun volume. Jadi kalau breed kita tu, saya cakap tadi breed kita satu sampel adalah berat dia 10 kilo, kan? Satu sampel lagi berat dia 20 kilo. Okey. So dia punya isi padu biasanya sama je lah isi padu dia. Kalau ni pun dia tak lari jauh. Sebab isi padu kita tahu untuk kalau nak kira isi padu bagi breed, biasalah kan, panjang, darat lebar, darat dengan tinggi kan. So kita ambil standard breed lah. Biasanya 215 sebab 112.5 kita daratkan dengan 65 kan. So kita akan dapat lah, kita katalah isi padu dia kita katalah 10 lah. 10. So isi padu sampel pertama 10. 10. Jadi isi padu yang pertama 10 bahagi dengan 10 kita dapat 1. Isi padu yang density yang pertama 10 kilo bahagi dengan 10 dia punya isi padu. So dapat 1 lah. And then sampel 2 dia punya berat adalah 20 dan dia punya isi padu sama 10. So 20 bahagi dengan 10 kita akan dapat 2. So dekat situ kalau macam mana kita nak comparekan dengan porosity. Porosity tadi kita kata sampel yang mempunyai water absorption tinggi dia banyak poros. Dia banyak poros. Water absorption banyak, maknanya dia akan ringan. Dia akan ringan. Maknanya kalau sampel breed kita tu dari segi density dia rendah, water absorption dia tinggi dan dia punya porosity tinggi. Cuba awak imaginekan. Cuba buat perkaitan antara water absorption and then porosity and then density. Kalau soalan tanya kan, ni kira soalan level susah lah. Dia suruh kaitkan ataupun bagi judgement ataupun bagi huraian ataupun bagi perkaitan antara water absorption dengan porosity dengan density. Okey. Water absorption tinggi, porosity tinggi sebab banyak liang-liang yang wujud. Bila porosity tinggi maka density rendah. Kenapa rendah? Density-nya sebab dia ringan. Okey? Boleh? Kalau water absorption dia rendah. Water absorption dia rendah. Maknanya porosity dia rendah. Sebab liang-liang yang wujud dalam breed tu sikit. Maka bila sikit density dia akan jadi tinggi. Sebab apa tinggi? Sebab dia berat. Macam tu. Cuba fikir-fikirkan, buat imaginasi. Dari segi water absorption, porosity dan juga density. Kalau dapat membuat perkaitan yang tu kira macam awak faham lah. Okey. So, ni cara dia lah. Macam mana kita nak dapatkan dia punya ni semua. Okey, ni tak ada apalah sebab saya dah explain lah macam mana kita nak buat test water absorption tadi. Okey. Dan yang terakhir sekali adalah ujian compression test lah. Ujian compression test. So, ujian compression test saya cakap sebelum ni sama juga dengan konkrit. Sama juga dengan konkrit. Inilah mesinnya lah. Yang mana mesin ni kita panggil compression machine. Nama ujian compressive strength test. Kompresif. Sebab apa kompresif? Sebab sebelum ni kan saya ada cerita. Kalau sebut strength je, dia luas. Dia luas. Strength dari segi apa? Dari segi tensile ke?
Dari segi compression ke, dari segi flexural ke, dari segi splitting ke, banyak lagi lah. Kita kena jelas di sini. Maknanya yang kita nak uji ni adalah kekuatan dari segi, kekuatan apa? Kekuatan mampatan. Kekuatan mampatan. Okey, so ujian mampatan ni, kita nak tengok ujian mampatan. Sama juga dengan konkrit. Konkrit kita nak tengok kekuatan mampatan konkrit. Kalau yang brick kita nak tengok kekuatan bagi brick. Kalau tensile, kalau besi, kalau besi kita nak tengok kekuatan dia dari segi tensile. Nampak tak? Bezalah kat situ. Jadi, okey, ini mesin dia. Kita masukkan sampel ke dalam mesin ni. And then kita akan laraskan supaya bahagian atas dengan bahagian bawah ni dia masing-masing touch lah. Benda ni dia boleh buka. Dia ada spring. Kalau kita tarik tu dia akan naik ke atas. Dia macam ragum lah. Macam ragum. Kita boleh buka dia macam boleh buka dia macam boleh tutup. So yang saya cakap tadi yang area dia tu adalah area yang touch pada mesin ni. Pada area yang kita touch pada mesin tu. Of course lah kalau kita letak sampel kita, kan, kalau untuk brick, kita tahu dia punya panjang adalah 215. Dia punya dia punya ni, biasanya kita akan masuk macam ni lah. 112.5. Area dia kita akan daratkan dengan yang ini, 21 darat dengan 215. So kita akan dapatlah area dia. Area yang menyentuh pada mesin tu. Itu yang dimaksudkan dengan area. Area ni lah, area ni. So kalau untuk konkrit, kalau sampel kita tu saiz dia 150 kali dengan 150, maka kalau untuk konkrit yang membezakan dia adalah surface area dia lah. Kalau konkrit saiz 1,5, maka area dia adalah 1,5 kali dengan 1,5 lah. So dapat area dia. Load yang sama, load yang dikenakan, kaedah dia sama dengan yang ni jugalah. Maknanya reading dia diberi oleh mesin ni lah. Itu kalau yang analog lah. Tapi kalau yang automatic, dia memang dah detect dah area tu sendiri. Maknanya kita tak perlu kira dah. Dia keluar-keluar terus unit dia dalam compression strength dah. Normally kalau unit bagi compression strength adalah Newton per mm square. Ataupun MPa, megapascal. Ataupun PSI. Kalau awak tengok rumus ni, rumus pula dah. Unit ni adalah unit compression strength. Unit compression strength ataupun unit ujian pula lah. Unit kekuatan mampatan. Newton per mm square. Nampak tak? Newton tu is load. Square tu is luas. Luas dia punya area. MPa tu adalah megapascal. Megapascal yang dikonvertkan kepada ni lah dalam bentuk megapascal. Dan juga PSI. Normally kita akan pakai dua ni je lah. Tapi untuk pengetahuan awak, 1 Newton per mm square sama je dengan 1 MPa. Sama je dengan 1 PSI. So jangan nak pening-pening lah. Kalau dah nampak dekat mana-mana buku ke mana kan. Dia tunjuk 75 MPa. So awak faham lah. 75 tu adalah Newton per mm square. Dia sama je. So ada soalan tak berkenaan dengan 3 ujian ni? Soalan ni selalu keluar lah. So ada soalan tak?
Semua ada ujian dia lah. Yang mana ujian tu adalah untuk kita nak mengetahui dia punya karakteristik lah. Karakteristik. Kenapa testing ni perlu? Kerana dalam penggunaan material untuk pembinaan, sebenarnya dia memang ada dia punya requirement. Yang mana requirement tu perlu dipatuhi lah. Dan requirement tu biasanya kita akan merujuk mana-mana standard lah. Tak kira lah JKR standard ke, BS standard ke, India standard ke, American standard ke, whatever standard lah. Janji ada standard yang kita refer. Okay. Kadang-kadang tak semua ujian tu memang ada standard macam BS kan. Ada certain tu kita pakai India standard, ada certain test kita pakai American standard. Ada certain test kita pakai Malaysian standard dan sebagainya lah. Tak kira apa-apa standard yang kita pakai, janji kita refer standard. Kita tak refer pada shot sendirilah orang kata kan. Okay, so untuk break kita akan buat 3 testing. Untuk break kita akan buat 3 testing. Yang mana ketiga-tiga testing ni adalah kita akan buat secara praktikal lah. Dan memang ada markah lah. Memang ada markah bahagian testing buat break ni. So yang pertamanya kita akan buat test yang mana kita namakan dia sebagai dimension test. Break ni dia ada dimension test. Kalau material lain tak ada. Material break sahaja yang kita akan buat dimension test. Dimension test kita tahu standard break size dia berapa. Kan standard break kita dah tengok minggu lepas berapa dia punya width, dia berapa dia punya height and then berapa dia punya length. So memang ada yang standard kan. Kita dah belajar sebelum ni juga dimension dia 2 kategori lah. Yang pertamanya adalah based on standard size, maknanya konkrit tu datang daripada kilang macam sekian-sekian dia punya size. And then kalau yang coordinate size macam mana? Dia beza lah. Yang coordinate size work tu maknanya size yang kita jadikan bila mana kita dah ikat mortar lah. Kita dah ikat mortar. So yang coordinate size tu normally kita akan guna untuk kita nak estimate lah. Kita nak estimate apa? Nak estimate berapa banyak brick yang kita perlukan. Contoh kata kalau rumah kita areanya sekian-sekian-sekian, so kita akan kira berdasarkan kepada dimension coordinate work lah. Macam tu. Sebab tu dia bagi kita 2 size. Size yang pertama tu yang standard tu maknanya kita nak tahu exactly size brick tu berapa. Kalau yang coordinate size tu adalah untuk kita nak estimate berapa banyak brick yang kita perlukan untuk satu-satu ruang lah. Okey, yang keduanya adalah ujian water absorption test. Ujian water absorption test lah. Absorption test. Absorption test ni adalah ujian sama dengan konkrit jugalah. Sama dengan konkrit. Yang mana tujuan dia, tujuan water absorption test ni adalah untuk kita nak mengetahui berapa percentage air yang dia boleh retain dalam brick tersebut. Maknanya dia boleh serap dan dia juga boleh retain. Bukan kita kira nak berapa dia serap je. Maknanya yang dia boleh pegang lah. Bila dia serap, berapa dia pegang. So yang tu kita akan kira. Sama juga dengan konkrit. Cara nak kira dia adalah kita akan timbang. First thing adalah kita akan timbang brick tersebut dalam keadaan dia betul-betul kering. So macam mana kita nak pastikan dia betul-betul kering? Kita masukkan ke dalam oven lah. Kita masukkan ke dalam oven. Normally mungkin kita letak dalam 1 jam kan. 1 jam masukkan dalam oven. Dan after 1 jam tu kita akan keluarkan. And then kita akan timbang. So bila timbang kita akan dapat satu berat lah. And then kemudian brick tu kita akan masukkan ke dalam air lah. Rendam ke dalam air tanpa paksaan lah. Dia berbeza dengan water permeability. Kalau dalam konkrit kita dah belajar pasal water permeability kan. Water permeability kita paksa air masuk ke dalam konkrit. Tetapi kalau water absorption ni, air tu dia masuk dengan sendirinya. Kita tak paksa. Itu bezanya water permeability dengan
water absorption. Dalam brick, water permeability tak adalah. Water permeability normally kita test untuk konkrit sahaja, right? So and then bila dah dapat satu nilai, kita akan rendam. Kita akan rendam ke dalam air selama biasanya 24 jam lah. Kita akan immerse di dalam air selama 24 jam. Okay, so after 24 hours, kita take out brick tersebut and then kita akan timbang lagi sekali lah. Bila kita timbang, kita akan dapat berat yang kedua. So maknanya sekarang ni brick tersebut dah dalam keadaan saturated dah lah. Saturated tu maknanya apa? Tepu. Konkrit tu, brick tu dia dah tepu dengan air lah. So dapat satu berat. And then kita kira lah macam mana nak kira water absorption. Berat basah tolak berat kering bahagi dengan berat kering. Ingat, berat kering. Dalam formula water absorption, kering ada 2 kali. Alright? Jangan tertukar pula. Berat basah tolak berat kering, bahagikan dengan berat kering, darabkan dengan 100. Sebab water absorption, dia punya nilai dia dalam percentage. Dalam percentage. Okay? Kalau ikutkan GKR standard, water absorption yang dibenarkan adalah tidak boleh melebihi 6%. Tidak boleh melebihi 6%. Okay, itu water absorption. Okay. Dan ujian yang ketiganya adalah compression strength test. Compression strength test ni sama seperti konkrit lah. Sama dengan ujian pada konkrit. Dia menggunakan mesin yang sama untuk kita compress kita punya brick tu lah. Yang membezakan adalah brick kita tu dia bentuk ada saiz tertentu lah kan, 215 mm. Panjang dia, height dia berapa? 65. And then dia punya width berapa? Width pula dah. Width dia berapa? Saya pun tak ingat. 215 darab dengan 65. Satu lagi. Apa? Berapa? Siapa ingat? Yang standard size punya. 215 mm. Lebar, panjang. Dia punya width 65 mm. And then dia punya lebar berapa? Ingat tak siapa? Tapi ingat? Zahir, ingat tak? Berapa standard size untuk brick? 215. Dia punya panjang. Dia punya lebar 65 mm. Dia punya tebal? Satu berapa? Satu dua. Nanti tengok balik lah. Pasal 2.5. Berapa? Itu pasal 2. Kosong, mana ada kosong? Berapa? Nanti tengok balik lah. Apa dia Zahir? Boleh. Ya? Okey, tak apa, nanti you refer balik lah. Okey, untuk compressive strength, untuk compressive strength, samalah sama dengan ujian pada konkrit lah. Kita masukkan ke dalam mesin, yang mana mesin nanti dia akan bagi satu nilai lah. Bila mana kita kenakan pressure kepada brick tersebut until brick tersebut fail. Fail tu maknanya dia dah akan nampak retak. So ingat balik apa definisi strength. Definition strength adalah bila kita kenakan beban ke atas sesuatu material sehingga dia fail. Itulah kekuatan dia. Kalau contoh kata kita kenakan beban sehingga 50 kN and then kita dah nampak dia crack, maka kekuatan dia adalah merujuk kepada beban tu. Berapa beban yang membuatkan material tersebut crack. Dan kita akan bahagikan dengan nilai dia punya surface tu lah. Beban yang dikenakan
Biasanya beban tu dia dalam unit kilonewton. And then kita akan bahagikan dengan dia punya surface. Surface apa? Surface tu surface yang yang pegang pada dia punya ni lah, pegang pada machine tu lah. Berapa surface dia. Kejap lagi saya tunjuklah macam mana ujian test ni dibuat lah. Okay, untuk dimension test, normally macam ni lah cara dia. Macam ni lah. First kali kita ambil 24 biji brick ni. 24 biji brick ni. 24 biji, setiap group akan ambil 24. Yang mana, ni saiz dia ni. Dah ada kat sini. 65mm dia punya height. Dia punya lebar dia adalah 112.5 dan dia punya panjang dia adalah 215mm. Ini adalah standard dia kan, nilai standard dia kan, bukan yang coordinate brick kan. Kalau dia kira saiz untuk coordinate brick, dia akan tambah lah. Normally dia akan tambah 10mm tu per joint. Sebab dia kira mortar ni adalah 10mm. 10mm dia ambil lamsam lah. 10mm. So cara dia paling senang lah. Antara banyak-banyak ujian dimension test lah yang paling senang sekali untuk kita buat. So yang pertamanya kita akan ambil 24 biji brick dan kita akan susun ikut dia punya length dulu. Length dia berapa? Length dia katalah 215 ni. So kita akan susun lah 215 sampai habis 24 biji. Susun je dulu ikut length. And then kita akan ukur daripada hujung ni sehinggalah hujung ni berapa panjang dia. Okay, so dapatlah nilai keseluruhan panjang untuk length. And then brick ni pula kita akan susun pula ikut width pula. Susun ikut width macam ni. Susun ikut width kan, width dia berapa? Width dia adalah yang inilah. Kalau ikutkan yang ini width dia ni 112.5. Kalau susun semua ni sampailah 24 biji, brick yang samalah. Cumanya kita tukar dia punya arah pengukuran ni. Okay, kita susun 24 and then kita ambil ukuran start daripada hujung ni sampai hujung ni. Dapat satu nilai bagi weight. And then kita pusing balik, kita buat ambil height pula. Pusing lah, pusing brick yang sama. Tadi 24 tu ikut height pula. Susun ikut height. And then sama juga sampai 24 biji susun ikut height. And then kita akan ukur daripada hujung ni sampai hujung ni. So that kita akan ada, dalam result kita akan ada 3 nilai lah. Satu untuk panjang keseluruhan length, and then width, and then height. So ketiga-tiga nilai tu kita nak buat apa? Okay, ketiga-tiga nilai ni yang kita dapat ni kita akan comparekan dengan specification. Dalam nanti lab sheet nanti adalah specification dia. Tak silap saya kita akan gunakan British Standard, saya tak ingat berapa kod dia, tapi kita akan pakai British Standard lah. Dalam lab sheet nanti ada. Okay, paling senangnya tu. So maknanya kita akan ada 3 data je. 3 data je. Panjang yang ni, panjang yang ini, panjang yang ini. Kan? So ketiga-tiga ni kita akan comparekan dengan specification dalam table standard tu. And then kita akan nyatakan lah sama ada brick kita ni dalam range yang telah ditetapkan dalam standard ataupun terkeluar daripada standard. Macam tu. So kalau terkeluar, conclusion yang boleh dibuat maknanya brick ni dia tak memenuhi kriteria ataupun tak memenuhi dari segi dimension test. Macam tu. So normally kalau yang tak cukup, tak ikut specification ni, kita tak akan guna dalam construction lah. Kita tak akan guna dalam construction. Biasanya jarang lah. Tapi tak tahulah sebab kalau yang site tu saya tak pasti, tapi yang sampel yang kita ada tu dekat KKTM tu, dekat college kita tu, yalah kita beli pun yang kualiti dia kurang sikit kan, yang murah sikit untuk tujuan PDP. So yang lepas-lepas lah berdasarkan experience yang lepas-lepas yang student buat, memang dia out of range lah. Memang dia out of range. Dia tak sama dari segi size dia. Tapi tak apa, awak just mention je, bagi tahu je.
kenapa benda tu berlaku. Dia bukan nak apa-apa test yang awak buat, jangan takut kalau dia tak ikut specification. Maknanya awak tahu, oh benda ni tak ikut specification, sepatutnya benda ni macam gini. Kena buat judgement macam tu. Jangan pelik lah. Kalau contoh kata tak dapat nilai sepatutnya macam gini, jangan cuba nak adjust data lah. Sebab saya tahulah. Saya akan tahu kalau nak adjust tu sebab yalah dah banyak kali buat kan, dah banyak kali buat testing, sepatutnya result dia tak jauh daripada yang lepas-lepas lah. Alright. Itu yang dimension test lah. Okay, yang water absorption test pula. Saya dah terang sepanjang detail tadi lah kot. Dia ada dua test sebenarnya, dua kaedah. Yang saya cerita tadi, kaedah yang pertama yang kita rendam di dalam air selama 24 jam. Kan? Yang satu lagi kita kaedah yang kedua ni jarang orang buat. Kita akan boiling air dan kita akan rendam dalam lebih kurang dalam 5 jam. Ini cara cepat sikit lah. Tapi untuk kita praktiskan yang ni lah. Yang ni nak boiling air ni macam take time lah kan. So memang kita tak buat lah. So normally yang inilah. Alright. So apa benda ni? Okay, dia kata this test help in determine the porosity and density of brick and to be used for construction of load bearing wall. Okay, tujuan water absorption ni memang kita tahu. Water absorption ni kita tahu, kita nak tengok berapa banyak ataupun berapa percentage air yang boleh retain di dalam, yang boleh absorb dan boleh retain di dalam brick ni. Kita memang dah sedia maklum kan. Tapi dari segi teorinya, kita boleh kaitkan dengan porosity dan juga density. Kita boleh kaitkan dengan porosity dan density. Maknanya nilai yang kita dapat tu, kan, nilai yang kita dapat tu, dapat daripada water absorption tu, kita boleh kait dengan teori berkenaan dengan porosity dan juga density. So, macam mana kita nak kaitkan porosity dengan density ni? So, kita tahu porosity, apa maksud porosity? Back to the basic balik, kan? Apa yang dimaksudkan dengan porosity? Kan? Porosity itu adalah berapa banyak keliangan ataupun pore yang wujud, yang wujud dalam sesuatu material. Bermakna, kalau contoh kata kita punya nilai water absorption tu, peratus water absorption, katakanlah dapat 6%, satu sampel lagi kita dapat 10%. So daripada situ awak dah boleh buat conclusion berkenaan dengan porosity. Maknanya kalau yang 6%, sampel yang pertama dia punya water absorption 6%, satu lagi water absorption dia 10%. So macam mana berkenaan porosity? Sampel A dengan sampel B, yang mana lebih poros? Itu soalan saya. Sepatutnya awak boleh jawab lah. Okey, ada yang nak jawab? Ada yang cuba? Ada yang nak cuba? Tak salah. Kita cuba tanyalah. Kok ada siapa-siapa yang nak jawab? Volunteer? Salah pun tak apa, tak ada masalah. Bendanya biasalah belajar. Salah itu perkara biasa. Ada siapa-siapa nak try? Ulang balik soalan, Bang. Ya, macam mana? Ulang balik soalan, Puan. Macam mana? Okey, soalan. Okey, ulang balik Okey, soalan dia macam ni. Soalan tadi. Soalan tadi macam ni. Kita ada dua sampel. Kita ada dua sampel brick. Yang mana kita uji dia punya water absorption. Satu sampel kita dapat water absorption 6%. Satu lagi sampel kita dapat water absorption 10%. So antara sampel 1 dan sampel 2, sampel mana satu atau dua, satu ataupun dua yang mempunyai porosity yang tinggi? Soalannya. Sampel 2. Sampel 2. Sampel 2. Siapa kata sampel 2? Daniel.
Siapa kata sampel 1? Ada? Saya Siapa rasa kata? sampel 1. Ha? Saya rasa sampel 1. Sampel 1. Iqbal kata sampel 1. Lain? Saya sokong Iqbal. Sokong Iqbal. Okey. Lain? Lain? Boleh cuba? Okey, kalau Daniel. Daniel tadi kata sampel 1 porositi dia tinggi. Manakala Iqbal disokong oleh Razin menyatakan sampel 2 adalah porositinya lebih 1 lebih tinggi Betul ke? Daniel tadi cakap apa? Sampel 1 ke sampel 2 yang porositi tinggi? Porositi tinggi tadi. Halo. Daniel kata sampel 2. Daniel kata sampel 2 Sampel 2, porositi tinggi. Iqbal kata poros 1. Okey, mungkin Daniel boleh bagi justifikasi kenapa Daniel memilih 1 dan Iqbal memilih 2. Mungkin ada justifikasi. Cepat. Saya agak je. Tak apa, agak pun tak apalah. Mesti ada sebab agaknya pun. Kalau Daniel, agaknya tu kenapa? Apa je lah yang awak terfikir. Apa dia? Just keluarkan je awak punya idea. Tak apa, tak salah. Saja je saya nak ni. Daniel, kenapa awak kata 1? Sebab lubang-lubang dekat batu-bata tu lagi banyak. Tu persen dia tinggi kot. Kalau Iqbal pula? Iqbal pula? Iqbal? Dah hilang lah Iqbal. Tak apalah. Okey. So, Sama. kenapa 2? Kenapa 1? 2 solehin. Sebab saya rasa water absorption dia tinggi yang kat sampel 2 tu. Sampel 1. Sampel 1 water absorption dia 6. 6 Sampel 2 10. Dah pula dia. Saja saya nak suruh you all fikir supaya otak tu berjalan sikit. Agak-agak lah. Tak ada. Okey, tak apa. Tak ada saya jawab ke? Apa dia? Apa dia? Saya main pilih je. Main pilih je. Tak apa. Okey je. Okey, so sebenarnya kalau tadi saya kata sampel 1 6% water absorption. Sampel 2 water absorption dia 10%. So sebenarnya betul lah Daniel cakap. Dia memilih sampel 2. Dari segi porosity dia tinggi sampel 2. Betul lah sebab apa? Sebab nilai water absorption dia tu tinggi. Maknanya dia serap air banyak. So bila serap air banyak bermakna dalam breed tersebut banyaklah rongga-rongga. Itu jawapan yang betul lah. Betul lah tu Solihin cakap. Kena imagine macam tu. Kenapa air boleh absorb banyak? Sebab wujud liang-liang poros yang banyak di dalam sesuatu material tu. Dalam kes kita ni breed lah. Same goes dengan konkrit. Macam tu lah. And then dari segi density pula, porosity dengan density ni dia adalah berkadar langsung. Berkadar langsung maknanya kalau porosity dia tinggi, density dia pun akan tinggi. Kenapa? Sebab kita tahu density adalah rho equal to M over V. Okay. M adalah berat, V adalah isi padu. So berat dia ni, kalau contoh kata material tersebut, kalau breed lah dalam kes kita ni, rongga-rongga dia banyak. Of course lah dia ringan compare dengan breed yang kurang poros.
So, nilai density dia akan berkadar langsung dengan porosity. Porosity tinggi bermaksud density dia tinggi ke rendah? Density tu maknanya ketumpatan. Ketumpatan berkadar langsung berkadar songsang lah kan. Porosity tinggi. Porosity tinggi maknanya banyak-banyak ruang-ruang udara. So bila kita timbang, yang banyak ruang-ruang udara tu akan jadi ringan. Kan? So bila ringan, density dia akan berkurang ke meningkat? Contohlah density 1 ni kita ambil sampel A, berat dia 10. Sampel B berat dia 20. Dan dia mempunyai velocity yang sama, dan volume yang sama. Dari segi density pula. Dari segi density, sampel 1 berat dia 10, sampel 2 berat dia 20. Kan? So dia punya volume sama. Volume sampel sama. Kita katalah volume 2. 2. So maknanya apa? Tak ada tempat nak conteng ke sini? Ada nak conteng kan sedap sikit. Hidup. Tak ada pensel. Shit, insert design. Kalau dekat PDF tu boleh conteng. Kalau kat sini tak boleh conteng Ambil lain boleh ke? Yalah. Cuba ambil yang ni Okay. Tadi kita dah settle bahagian porosity kan? Okay. Ni kita tengok density pula. Density. Okay, density. Okay, density. Sampel tak boleh. Nak conteng tak boleh. Ya. Kat mana tak link? Link apa? Tak tahu. Cikgu dia share link tu kan. Nak share. Google Meet kat mana dia boleh share? Google Meet tu letak kat mana? Sekejap you all sekejap. Okay, sorry tadi berkenaan dengan density. Okay, density ni kita nak tengok dia macam mana Kalau density tu ringan, contoh. Saya pun biasa.
Okey, pasal density tadi kan. Kita tahu density rho equal to M over V. Yang mana M tu adalah berat, jisim, dan juga V tu dia adalah isi padu ataupun volume. Jadi kalau breed kita tu, saya cakap tadi breed kita satu sampel adalah berat dia 10 kilo, kan? Satu sampel lagi berat dia 20 kilo. Okey. So dia punya isi padu biasanya sama je lah isi padu dia. Kalau ni pun dia tak lari jauh. Sebab isi padu kita tahu untuk kalau nak kira isi padu bagi breed, biasalah kan, panjang, darat lebar, darat dengan tinggi kan. So kita ambil standard breed lah. Biasanya 215, 112.5 kita daratkan dengan 65 kan. So kita akan dapat lah, kita katalah isi padu dia kita katalah 10 lah. 10. So isi padu sampel pertama 10. 10. Jadi isi padu yang pertama 10 bahagi dengan 10 kita dapat 1. Isi padu yang density yang pertama 10 kilo bahagi dengan 10 dia punya isi padu. So dapat 1 lah. And then sampel 2 dia punya berat adalah 20 dan dia punya isi padu sama 10. So 20 bahagi dengan 10 kita akan dapat 2. So dekat situ kalau macam mana kita nak compare kan dengan porosity. Porosity tadi kita kata sampel yang mempunyai water absorption tinggi dia banyak poros. Dia banyak poros. Water absorption banyak maknanya dia akan ringan. Dia akan ringan. Maknanya kalau sampel breed kita tu dari segi density dia rendah, water absorption dia tinggi dan dia punya porosity tinggi. Cuba awak imaginekan. Cuba buat perkaitan antara water absorption and then porosity and then density. Kalau soalan tanya kan, ni kira soalan level susah lah. Dia suruh kaitkan ataupun bagi judgement ataupun bagi huraian ataupun bagi perkaitan antara water absorption dengan porosity dengan density. Okey. Water absorption tinggi. Porosity tinggi. Sebab banyak liang-liang yang wujud. Bila porosity tinggi, maka density rendah. Kenapa rendah? Density-nya sebab dia ringan. Okey? Boleh? Kalau water absorption dia rendah. Water absorption dia rendah. Maknanya porosity dia rendah. Sebab liang-liang yang wujud dalam breed tu sikit. Maka bila sikit density dia akan jadi tinggi. Sebab apa tinggi? Sebab dia berat. Macam tu. Cuba awak fikir-fikirkan, buat imaginasi. Dari segi water absorption, porosity dan juga density. Kalau dapat membuat perkaitan yang tu kira macam awak faham lah. Okey. So, ni cara dia lah. Macam mana kita nak dapatkan dia punya ni semua. Okey, ni tak ada apalah sebab saya dah explain lah macam mana kita nak buat test water absorption tadi. Okey. Dan yang terakhir sekali adalah ujian compression test lah. Ujian compression test. So, ujian compression test saya cakap sebelum ni sama juga dengan konkrit. Sama juga dengan konkrit. Inilah machine-nya lah. Yang mana machine ni kita panggil compression machine. Nama ujian compressive strength test. Kompresif. Sebab apa kompresif? Sebab sebelum ni kan saya ada cerita. Kalau sebut strength je, dia luas. Dia luas. Strength dari segi apa? Dari segi tensile ke?
dari segi compression ke, dari segi flexural ke, dari segi splitting ke, banyak lagi lah. Kita kena jelas lah di sini. Maknanya yang kita nak uji ni adalah kekuatan dari segi, kekuatan apa? Kekuatan mampatan. Kekuatan mampatan. Okey, so ujian mampatan ni, kita nak tengok ujian mampatan. Sama juga dengan konkrit. Konkrit kita nak tengok kekuatan mampatan konkrit. Kalau yang brick kita nak tengok kekuatan bagi brick. Kalau tensile, kalau besi, kalau besi kita nak tengok kekuatan dia dari segi tensile. Nampak tak? Bezalah kat situ. Jadi, okey, ini mesin dia. Kita masukkan sampel ke dalam mesin ni. And then kita akan laraskan supaya bahagian atas dengan bahagian bawah ni dia masing-masing touch lah. Benda ni dia boleh buka. Dia ada spring. Kalau kita tarik tu dia akan naik ke atas. Dia macam ragum lah. Macam ragum. Kita boleh buka dia macam boleh buka dia macam boleh tutup. So yang saya cakap tadi yang area dia tu adalah area yang touch pada mesin ni. Pada area yang kita touch pada mesin tu. Of course lah kalau kita letak sampel kita, kan, kalau untuk brick, kita tahu dia punya panjang adalah 215. Dia punya dia punya ni, biasanya kita akan masuk macam ni lah. 112.5. Area dia kita akan darabkan dengan yang ini, 21 darab dengan 215. So kita akan dapatlah area dia. Area yang menyentuh pada mesin tu. Itu yang dimaksudkan dengan area. Area ni lah, area ni. So kalau untuk konkrit, kalau sampel kita tu saiz dia 150 kali dengan 150, maka kalau untuk konkrit yang membezakan dia adalah surface area dia lah. Kalau konkrit saiz 1,5, maka area dia adalah 1,5 kali dengan 1,5 lah. So dapat area dia. Load yang sama, load yang dikenakan, kaedah dia sama dengan yang ni jugalah. Maknanya reading dia diberi oleh mesin ni lah. Itu kalau yang analog lah. Tapi kalau yang automatic, dia memang dah detect dah. Area tu sendiri. Maknanya kita tak perlu kira dah. Dia keluar-keluar terus. Unit dia dalam compression strength dah. Normally kalau unit bagi compression strength adalah Newton per mm square. Ataupun MPa, megapascal. Ataupun PSI. Kalau awak tengok rumus ni, rumus pula dah. Unit ni adalah unit compression strength. Unit compression strength ataupun unit ujian pula lah. Unit kekuatan mampatan. Newton per mm square. Nampak tak? Newton tu is load. Square tu is luas. Luas dia punya area. MPa tu adalah megapascal. Megapascal yang dikonvertkan kepada ni lah dalam bentuk megapascal. Dan juga PSI. Normally kita akan pakai dua ni je lah. Tapi untuk pengetahuan awak, 1 Newton per mm square sama je dengan 1 MPa. Sama je dengan 1 PSI. So jangan nak pening-pening lah. Kalau dah nampak dekat mana-mana buku ke mana kan. Dia tunjuk 75 MPa. So awak faham lah. 75 tu adalah Newton per mm square. Dia sama je. So ada soalan tak berkenaan dengan 3 ujian ni? Soalan ni selalu keluar lah. So ada soalan tak?